Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera para penonton dan pemirsa sekalian. Kali ini mari kita berkenalan dan mengenali siapakah penulis novel seram Siri Bercakap dengan Jin. Novel seram bersiri yang diterbitkan dalam majalah kecil Varia Sari sekitar April 1981 sehingga Januari 2005. Novel mistik ini telah mencetuskan fenomena pada tahun 1980-an dan antara novel yang terpanjang di Malaysia, Asia Tenggara dan juga antara bangsa. Beliau menggunakan nama samaran Tamar Jalis. Hasil popularitinya, majalah Varia Sari pernah dicetak sehingga 120,000 naskah sebulan. Syarikat penerbitan Varia Pop Group yang terletak di Jalan Chowkit, Kuala Lumpur dimiliki oleh Mustafa Ton. Varia Pop Group menerbitkan majalah hiburan Varia Sari dan Varia Pop. Selama hampir 30 tahun, penulis Tamar Jalis membunyikan diri dari khalayak ramai. Akhirnya, beliau keluar dari belantara sepi dengan nama sebenar Ahmad Mahmud atau Muhammad Razi Mahmud. Beliau meninggal pada umur 79 tahun 26 Ogos 2018. Berasal dari Berwas Perak, isteri beliau Maznah Muhammad Isa. Siri Bercakap dengan Jin telah ditulis oleh Tamar Jalis atau Ahmad Mahmud dalam 284 siri dalam tempoh 23 tahun 6 bulan. Ia merupakan satu rekod Malaysia. Ada yang membandingkannya dengan penulis J.K. Rowling menerusi Harry Potter. Sebenarnya, Siri Bercakap dengan Jin berbentuk memoir autobiografi Tamar Jalis dengan datuknya Kulub Muhammadiyah alias Long Mat Piah. 60% kandungannya juga watak di dalam berdasarkan kisah benar dan pengalamannya dengan datuknya pada zaman kanak-kanak maupun remaja. Idea untuk menulis novel mistik Siri Bercakap dengan Jin ini adalah untuk menaikkan jualan majalah Varia Sari. Ketika itu, beliau berusia 40-an dan mahu serius dalam penulisan. Beliau merasakan perlu merakamkan pengalamannya mengikuti datuknya, seorang pengamal perubatan tradisional di sekitar negeri Perak. Pengalaman melihat dan mendengar suara makhluk halus, khususnya daripada individu yang dirasuk jin, memberi idea untuk beliau menulis. Rumahnya bersebelahan dengan rumah datuknya dan menjadi cucu kesayangan. Setiap kali datuknya pergi mengubat mereka yang kerasukan jin, Tamar itulah yang akan dibawa bersama. Sudah pasti anda tidak sabar untuk siri seterusnya. Mari kita teruskan. Saya harap anda akan menyukainya. Bismillahirrahmanirrahim. Siri Bercakap dengan Jin, Jilid 1, Siri 6. Melihat jembalang air. Datuk menghadapi keadaan itu dengan tenang. Dan ular terus menghampirinya. Datuk cabut golok perak di pinggang. Kalau kau berniat baik, baik kau lalu. Kalau niatmu buruk, kau berhenti. Sebaik sahaja Datuk mengakhiri cakapnya itu, ular sudah pun berada di depannya. Ular pun panggung kepala, bagaikan kilat. Datuk mencantas kepala ular, badan ular terus dikerat 3, jatuh ke dalam perut sungai satu persatu. Barulah puas hati Datuk. Malam bertambah dingin. Daun-daun pokok di kiri kanan jalan bergerak-gerak diterjang oleh angin. Bunyi suara burung hantu bersahut-sahutan.
Diselang-seli dengan raungan anjing yang mendayu-dayu, Datuk merenung ke dalam sungai. Datuk lihat air sungai yang mengalir tenang itu bergolak dan berombak. Datuk pasti di tempat air yang beralun dan berombak itulah bangkai ular yang dipotongnya jatuh. Makin lama, makin kuat alun dan gelombang air sungai itu bersama dengan bunyi yang hebat. Datuk terdengar bagaikan ada orang mandi di situ. Datuk termenung, belum pernah dia berhadapan dengan hal-hal begitu. Mata Datuk terus juga merenung pada air sungai yang beralun dan berbunyi dengan teliti. Datuk berdebar juga. Terniat dalam hatinya mahu meninggalkan tempat tersebut. Niat itu mati dengan sendirinya bila timbul desakan dalam hatinya untuk mengetahui apakah benda dalam perut sungai. Dalam suasana agak kelang kabut itu, Datuk terpandang air sungai mula melimpah ke tebing. Di tengah-tengah sungai itu timbul satu lembaga hitam besar. Badannya sebesar kerbau jantan. Lembaga itu terus timbul. Setiap kali lembaga itu bergerak, air terus bergelombang, merempuh pokok-pokok keladi di tebing sungai. Semuanya tumbang. Macam selalu, bila berhadapan dengan perkara-perkara yang aneh, Datuk akan membaca ayat suci Al-Quran. Kali ini, Datuk membaca ayat kursi dengan khusyuk. Semasa dia membaca ayat-ayat itu, lembaga di dalam sungai terus mengamuk dan bertempik bagaikan suara gajah. Datuk tidak peduli. Dia terus membaca. Bila ayat itu habis dibaca, suasana dalam sungai kembali normal. Air sungai terus mengalir tenang. Daun-daun pokok tidak bergerak meskipun angin malam bertiup. "Syaitan," kata Datuk sambil meninggalkan tempat tersebut. Datuk terus mendapatkan anak buahnya. Mereka berkumpul kerana hari sudah pun beransur cerah. Datuk terus membawa anak buahnya ke surau dan menunaikan sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh, mereka pun berpecah meneruskan kerja masing-masing. Separuh daripada anak buahnya terus ke payah besar menoreh getah dan separuh lagi pergi ke tempat perusahaan membuat batu bata di Jalan Parit. Banyak juga anak buah Datuk yang menjadi buruh di syarikat perusahaan itu. Datuk tidak pula menceritakan apa yang dialaminya pada orang-orang kampung. Walaupun begitu, ada juga orang kampung yang mengalami peristiwa seperti yang Datuk alami itu. Bila berjalan malam di jambatan besi tersebut, jambatan besi itu masih ada lagi hingga sekarang. Terletak di antara kampung Pulau Kabung dengan kampung Mandi Upih. Tapi peristiwa ganjil seperti yang dialami oleh Datuk itu tidak berlaku lagi. Di kiri kanan jambatan besi itu kini sudah penuh dengan rumah kediaman. Kadang-kadang jambatan itu menjadi tempat persinggahan anak muda pada setiap malam selepas mereka menonton wayang di Pekan Setiawan, Air Tawar atau Beruas. Dan kalau diceritakan kisah-kisah aneh pada mereka, mereka tidak akan percaya. Malah mereka akan mentertawakan pada orang yang menceritakannya. Sebulan selepas dari peristiwa aneh itu, pada satu malam, rumah Datuk didatangi oleh seorang pemuda. Udin namanya. Dia meminta jasa baik Datuk untuk membuat air penawar pada anak kecilnya
yang sudah seminggu menangis malam. Agaknya perut anak kau kembung, kata Datuk sambil merenung muka Udin. Sudah berbotol minyak angin saya lumurkan ke perutnya, jawab Udin dengan tenang. Datuk terdiam kerana dia tahu dia bukanlah seorang dukun atau pawang, tapi kerana dia merupakan orang yang tertua di kampung tersebut, dia dianggap tahu dalam hal-hal kedukunan. Bawa saja anak kau ke klinik, Datuk mengesyorkan. Udin terdiam. Sejenak muka Datuk direnungnya lama-lama. Malam klinik dah tutup. Sepatutnya kau tak payah minta penawar dari aku. Jumpa doktor lagi baik. Sebabnya mereka boleh memeriksa anak kau. Mana tahu anak kau ada mengidap penyakit. Saya tahu, tapi Udin berhenti bercakap. Ada merasa kecewa dan putus asa bermain di wajahnya. Baiklah, bolehlah aku buatkan penawar, tapi esok kau bawalah anak kau ke klinik, kata Datuk lagi. Datuk pun segera membuat air penawar dan diberikan pada Udin. Sebelum Udin meninggalkan rumah, lagi sekali Datuk mengingatkan Udin supaya membawa anaknya menemui doktor. Datuk berpendapat berubat dengan doktor lebih baik dari berubat dengan dukun, kerana dengan peralatan moden, sakit seseorang dapat dikesan dengan cepat. Pesan Datuk itu tidak dipersiakan oleh Udin. Dia terus membawa anaknya menemui doktor dan menerima rawatan dengan baik. Sejak itu, anaknya tidak lagi menangis malam. Memang begitulah sikap Datuk. Dia lebih suka menggalakkan orang-orang kampung berubat dengan doktor. Kecuali kalau sudah menemui doktor, pesakitnya tidak mahu baik, barulah dia menyuruh berubat cara kampung. Mari ikut aku ke rumah Anjang Dolah, kata Datuk pada Tamar. Permintaan Datuk itu tidak dapat Tamar tolak. Dengan rasa kecewa, Tamar meninggalkan kumpulan kawan-kawan Tamar yang sedang bermain galah panjang di depan rumah Datuk. Apa halnya? Tanya Tamar. Sajalah, aku dengar cerita Anjang Dolah tu handal mengubat orang kena sampuk. Aku nak tengok cara dia mengubatnya. Kalau boleh, aku nak belajar darinya. Belajar? Buat apa? Balas Tamar. Datuk tersenyum dan terus berkata, belajar untuk tahu apa salahnya, tidak merugikan kita. Setelah mendengar cakapnya itu, Tamar pun tidak mengeluarkan sebarang soalan atau pertanyaan. Berjalanlah Tamar dengan Datuk petang itu menuju ke kampung Gelung Gajah yang jaraknya lebih kurang 3 bat dari kampung Datuk. Terpaksa meredah 2-3 anak sungai dan rumah Anjang Dolah letaknya agak terpencil dari rumah-rumah di situ. Berada di pinggir sebuah kolam dan berhadapan dengan sebuah belukar kecil. Lebih kurang pukul 4 petang, sampailah Tamar dan Datuk ke rumah Anjang Dolah. Mereka dipersilakan naik. Datuk terus menyatakan bahawa kedatangannya adalah untuk melihat bagaimana cara dia mengubati orang yang kena sampuk. Apa salahnya? Balas Anjang Dolah dengan senyum bangga. Anjang Dolah pun mempersilakan Tamar dan Datuk masuk ke dalam sebuah bilik kecil. Di dalam bilik itu penuh dengan barang-barang perubatan seperti kemenyan hantu, buah limau, buah kelapa dan tempat membakar kemenyan. Di tepi bilik terdapat sebuah katil dengan tilam dan bantal bersarung kain hitam.
Bantal dan tilam itu sudah buruk benar. Bila Tamar menghampirinya, hidung Tamar tidak tertahan mencium bau hapak dari bantal dan tilam. Bila Tamar mahu membuka kain tilam yang menutup katil itu, Tamar ditahan oleh Anjang Dolah. "Jangan!" suara Anjang Dolah keras. Tamar duduk kembali. Hati Tamar ingin tahu siapakah gerangan yang tidur di situ. Tamar yakin ada orang yang tidur di atas katil itu, kerana bila Tamar perhatikan kain hitam itu bagaikan bergerak-gerak mengikuti tarikan nafas manusia. "Siapa yang baring tu?" Datuk pula bertanya. Anjang Dolah merenung muka Datuk. Tamar mula resah tidak menentu. "Sahabat saya, orang suruhan saya, boleh disuruh keluar waktu malam dan balik pagi." Anjang Dolah memperjelaskan pada Datuk. Tamar dan Datuk pun angguk kepala. "Dia tidur agaknya?" Tamar tanya lagi. "Dia tak tidur," jawab Anjang Dolah. "Kalau tak tidur, kenapa tak bangunkan?" tingkah Datuk. "Dia malu tengok orang." Itulah jawapan Anjang Dolah. Jawapan itu sebenarnya tidak memuaskan hati Tamar, dan Tamar mahu bertanya lagi. Bila Tamar mahu membuka mulut, Datuk segera mencuit bahu Tamar. Fahamlah Tamar bahawa Datuk tidak mahu Tamar menyoal lebih lanjut tentang apa yang berada di atas katil. Anjang Dolah meninggalkan mereka di dalam bilik. Ada orang datang ke rumahnya. Sepeninggalan Anjang Dolah itu, bulu roma Tamar mula berdiri. Rasa takut datang dalam hati Tamar. Kalaulah tidak ada Datuk di samping, pasti tempat itu Tamar tinggalkan. Anjang Dolah datang. Dia minta mereka duduk di ruang tengah. Di ruang tengah itu terdapat seorang perempuan muda. Datuk bersila di atas lantai. Perempuan muda itu datang ke rumah Anjang Dolah kerana mahu meminta tolong mengubati adiknya yang menjerit dan meraung tidak tentu arah macam orang gila. "Adik saya kena buatan orang, Pak Anjang," kata perempuan itu dengan muka agak muram. Dia terpaksa diikat dengan tali di tiang rumah, tambah perempuan itu lagi. Anjang Dolah menggigit bibir dan terus melagakan gigi atas dengan gigi bawah beberapa kali. Tanpa bercakap sepatah, Anjang Dolah terus ke dapur. Datang semula ke ruang tengah dengan mangkuk putih yang penuh berisi air. "Mari masuk ke dalam bilik saya." Anjang Dolah menjemput perempuan, Datuk dan Tamar. Mereka pun masuk ke dalam biliknya. Anjang Dolah bersila di depan katil, matanya merenung air dalam mangkuk putih sambil mulutnya membaca sesuatu. Entah apa yang dibacanya, Tamar pun tidak tahu. Dia menoleh ke belakang, merenung perempuan muda seraya berkata, "Kau balik dulu." Bila perempuan itu sampai dekat muka pintu, Anjang Dolah memanggilnya kembali dan menyuruh perempuan itu duduk di depannya. Perempuan itu akur dengan perintahnya itu. Anjang Dolah terus membaca sesuatu lebih kurang 10 minit. Anjang Dolah berbuat begitu. Mukanya bertukar menjadi hitam. Matanya jadi hijau berkilau. Separuh anggota badannya menggeletar macam orang kesejukan. Lama juga Anjang Dolah jadi begitu. Hati Tamar, Tuhan saja yang tahu. Betapa takutnya Tamar ketika itu. Bila wajahnya berubah dalam keadaan biasa, barulah Anjang Dolah bersuara. Tapi suaranya bertukar menjadi parau. "Siapa nama adik kau?" tanya Anjang Dolah pada perempuan itu. "Aisyah." "Berapa umurnya?"
19 tahun. Siapa nama emaknya? Hamidah. Selesai saja Anjang Dola menyoal dan menerima jawaban dari perempuan itu, dia segera bangun dan terus rapat ke katil. Berdiri di situ agak lama juga sambil tangan kanannya memegang pangkal dagunya. Hai sahabatku yang setia, pergilah engkau ke tempat asalmu. Ambillah sehelai rambut perempuan mati beranak, kata Anjang Dola. Kain hitam mula bergerak. Datuk duduk dengan tenang. Tamar merasakan mahu buang air kecil, terasa mahu buang air besar. Tamar jadi serba salah. Rasa mahu buang kecil dan air besar itu hilang enggak. Bila Tamar terfikir, kalau masa buang air kecil atau buang air besar, kain hitam itu akan datang pada Tamar. Buruk padanya. Pergilah sahabatku, ulang Anjang Dola. Dengan tiba-tiba, kain hitam terjatuh atas lantai. Apa yang Tamar lihat di atas katil ialah bantal dan tilam bergerak sendiri. Tilam bagaikan digulung oleh orang. Dia sudah pergi, kata Anjang Dola pada Datuk. Datuk pun menganggukkan kepalanya. Anjang Dola pun mengambil kain hitam dan terus memberikan pada perempuan muda itu. Kau rimbaskan kain hitam ke muka adikmu 7 senja. Lepas tu, kalau tak juga mau hilang, kau datang kemari lagi, kata Anjang Dola. Dan perempuan itu pun menghulurkan wang pada Anjang Dola. Dengan tenang, perempuan itu meninggalkan rumah Anjang Dola. Ini baru sedikit saja. Minggu depan, kalau kalian datang, kalian boleh lihat cara lain saya mengubat. Saya boleh kenalkan awak berdua dengan sahabat saya itu. Megah benar Anjang Dola. Saya datang lagi, sahut Datuk. Datanglah, tapi kena datang malam tau. Baiklah, Datuk memberikan janjinya. Sesungguhnya janji yang diberikan oleh Datuk pada Anjang Dola satu penyiksaan pada diri Tamar. Bila masa dijanjikan sampai, berangkatlah Tamar dengan Datuk menuju ke rumah Anjang Dola. Mereka terpaksa menggunakan andang dibuat dari daun kelapa untuk menyuluh jalan. Malam cukup gelap. Tidak ada sebiji bintang pun di langit. Sepanjang perjalanan, telinga mereka diasak dengan suara katak dan suara burung jampung dan burung hantu. Bulu roma Tamar tegak berdiri bila terdengar suara lolongan anjing sayup-sayup dari pinggir kampung. Au!